Antara syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu manusia agungkan, lalu dengan pengagungannya dan takzimnya kepada syiar ataupun makhluk yang Allah Taala muliakan, lalu ianya menjadi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah takzim kepada manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya sudah tentu para nabi, para rasul, terutamanya penghulu kepada sekalian anbiya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para warasatul anbiya, para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Kemudian orang-orang soleh daripada kalangan para aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang-orang mukminin, orang-orang yang bersangkutan dengan perkara-perkara keimanan dan juga keislaman. Mereka adalah orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memuliakan mereka, memuliakan para nabi, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan para aulia, memuliakan para ulama, ahli ilmu, ilmuwan agama. Ini semua adalah termasuk daripada pendekatan diri kepada Allah, iaitu memuliakan mereka. Ya, mereka makhluk, kita juga makhluk, tetapi mereka adalah makhluk yang telah dimuliakan Allah. Mereka makhluk yang Allah SWT kurniakan kenabian, yang lain kerasulan, yang lain dengan wilayah, kewalian, yang lain dengan ilmu agama. Maka dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka, itulah kita muliakan mereka. Yang pertama, jenis yang pertama manusia. Yang kedua adalah benda, objek, seperti Kaabah, seperti Hajar al-Aswad, seperti Hijr Ismail, seperti Maqam Ibrahim, seperti Multazam, seperti Raudah di dalam Masjid Nabawi, seperti pintu Kaabah, seperti Rukun Yamani, seperti di bawah mizab tempat turun air hujan. Dan ini adalah antara benda-benda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk Al-Quran, kitab-kitab agama. Suatu kertas yang bertulis Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah sesuatu yang mulia, maka kita muliakan, kita letak di tempat yang atas. Mentakzimkan benda-benda tersebut, hatta batu Hajar Aswad kita tak dapat kucuk untuk memuliakannya, kita melambainya. Baik. Jenis yang ketiga adalah daripada bentuk masa yang telah dimuliakan Allah. Masa adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Namun daripada sekalian waktu-waktu, ada waktu yang dimuliakan Allah. Allah letakkan ketinggian padanya, seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Seperti malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar tak sama dengan malam-malam yang lain. Seperti malam nisfu Sya'ban, kemuliaannya. Seperti mana malam Aidul Adha dan juga malam Aidul Fitri, dan juga pada malam-malam yang lain. Hari-hari ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari yang di dalamnya berlaku peristiwa yang besar di sisi Allah yang mulia, maka ianya menjadi mulia. Termasuk hari yang di mana dilahirkan para rasul, seperti mana kelahiran Nabi Yahya, kelahiran Nabi Isa disebutkan di dalam Al-Quran. Allah muliakan kelahiran mereka. Bagaimana dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang keempat adalah tempat. Allah SWT menciptakan di permukaan bumi ini dengan pelbagai tempat-tempat di setiap jengkal tanah, tetapi ada tempat-tempat yang tertentu, ada tanah-tanah yang tertentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding kepingan tanah yang lain, berbanding tempat yang lain, seperti Mekah, seperti Madinah, Masjidil Haram, tempat-tempat yang suci, Masjidil Aqsa, dan tempat-tempat yang dimuliakan seperti di kawasan perkuburan para nabi, perkuburan para awliya. Kerana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasul juga dibawa untuk menziarahi maqam, untuk menziarahi kubur Nabi Musa alaihi salam, yang mana baginda Nabi Muhammad melihat Nabi Musa alaihi salam sedang solat di dalam kubur. Juga menziarahi kawasan perkuburan Masyitah, iaitu yang mati syahid di tangan Fir'aun. Ini adalah perkara yang telah dimuliakan Allah, ditakzimkan oleh Allah SWT. Apabila kita mentakzimkan perkara yang telah ditakzimkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah datang daripada ketakwaan hati, dan itu adalah salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.